Patutlah kata Azim ni, dia punya senyuman dia tu sini semacam dia. Daripada awal game sampailah habis game, duduk tenung je mata aku dan sambil tersenyum sini. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kita kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram, cerita hantu dan sebagainya. Terima kasih yang mana sudah pun klik komen channel KO. Ya, agak korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan korang semua. Amin. Satu kisah pada kali ini berkait tentang Spirit of the Coin. Kita sendiri tahulah permainan Spirit of the Coin ni adalah satu permainan yang tersohor tahu kalau dulu-dulu lah. Tapi sekarang ni kita tahulah ada lagi ke orang yang main Spirit of the Coin ni. Untuk korang yang tak tahu macam mana permainan Spirit of the Coin ni, ya akan cerita sikit lah. Tapi rasa setiap orang yang bermain Spirit of the Coin ni mungkin cara permainan mereka ni berbeza. Ada yang A main macam ni, ada yang B main macam ni, ada C yang main macam ni. Dekat punya asrama dulu ada pernah main, tapi kita join lah. Pernah tanya dia permainan macam mana. Dan satu permainan yang memerlukan duit shilling dan juga kertas ataupun paper oija kita panggil. Atas paper itu dah siap-siap tulis tahu sahabat, A sampai Z, 1 sampai 10, yes, no dan juga start. Dulu masa dekat asrama, member gini dia buat sendiri je tau, kertas oija ni. Nah, tulis-tulis sendiri je. Tapi katanya dia buat tak jadi. Tak tahulah, mungkin salah mantra macam tu lah kot. Ada yang buat jadi sampai menghantui keluarga mereka. Ada juga benda ni tahu yang bawa sampai mau. Pernah jadi rekan sahabat. Bila permainan itu dah siap-siap, ke duit shilling tu akan diletakkan tahu dekat atas paper oija tu, dan jari telunjuk dia tu akan letaklah di atas dia punya duit shilling tu. Dibaca je mantra, maka benda tu akan mari dekat dia. Bila mari dekat dia, dia akan tanyalah berapa soalan. Dan duit shilling tu akan bergerak secara automatik pergi sini, A huruf B dan macam-macam lah. Kalau dia tanya nama, duit shilling tu akan memperkenalkan nama dia sekian-sekian. Contoh macam tu lah. Kisah pada kali ini juga dikongsikan tahu tentang permainan Spirit of the Coin. Mungkin akan beri juga pengajaran untuk kita. Cuma mana nak main Spirit of the Coin ni, cuba korang fikirlah balik risiko yang korang kena hadap tahu. Tanpa bermasalah kerana sahabat, apa kata jom kita teruskan cerita berkenaan Spirit of the Coin. Let's go sahabat. Kisah pada kali ini dikongsikan oleh salah seorang sahabat kita. Kita panggil saja nama dia Azim. Ini umur 19 tahun, duduk di Perlis. Bukan duduk di Perlis, dia ni salah seorang student, iaitu college dekat Perlis. Asal dekat mana ni tak cerita dekat hari. Ini duduk di rumah sewa tahu. Mungkin dia ni SEM 4 ataupun SEM 5 macam tu lah. SEM 1 kan biasa dia kena duduk dekat homestay dia, yang mana pihak college ni dah sediakan. Tapi disebabkan dia semester 4 ataupun semester 5, dia boleh duduk kat luar. Boleh buat pilihan lah. Boleh je saja nak masuk dekat homestay tu. Tapi mungkin dia orang ni lebih suka untuk duduk dekat luar, kat rumah sewa macam tu. Dia orang ni semua penyewa dia 6 orang. Sekali dengan Azim lah. 3 orang lagi tak ada pada hari kejadian tu. 2 orang tu balik ke kampung dan seorang lagi tu ditahan di salah sebuah hospital disebabkan kena demam denggi. Cuma ada mereka bertiga je lah. Pergi perkenalkan sekali lagi lah. Takut ada yang tak tahu. Kan duduk tengah-tengah cerita kan korang belik. Macam mana nama dia ni? Yang berkongsi cerita nama dia Azim. A-Z-I-M. Azim rakan sahabat. Yang member dia 2 orang ni nama dia Atam dan juga Bob. Mereka bertiga lah yang ada pada malam kejadian itu, yang mana bermain Spirit of the Coin rakan sahabat. Jadi difaham juga Spirit of the Coin ni dia tak boleh main sorang-sorang. Mungkin takut lah dia kena bermain beramai-ramai. Lagi ramai lagi okey kot. Dia orang tak adalah takut sangat. Azim ni dia banyak tahu tengok dari segi dekat media sosial lain berkaitan tentang satu permainan Spirit of the Coin, dan terdetik lah rasa dia berminat untuk nak tahu macam mana permainan Spirit of the Coin ni. Orang yang bagi tahu seram-seram ni kita nak teramai sekali, seram ataupun tidak. Azim ni juga seorang yang tidak percaya tentang satu, kita bagi satu lah, tentang kewujudan makhluk-makhluk halus ni. Payah tahu rakan sahabat.
Kalau orang yang tak percaya tentang makhluk halus ni, kita nak jelaskan dia orang payah, melainkan orang itu sendiri yang mengalami kisah seram. Kalau kita bercakap macam ni, dia payah percaya dan dia orang kata, oh cerita ni cerita yang karut lah, lebih kurang macam tu. Tapi tak boleh, tak ada orang lah macam mana tahu. Dia ni banyak tengok dekat YouTube tentang permainan kan, rasa macam teruja nak main. Ajaklah dua orang member dia, iaitu Atam dan juga Bok. Atam dengan Bok ni duduk di satu bilik yang sama, manakala Azim ni berada di bilik yang lain, tapi still lagi lah rumah sewa yang sama tahu. Pada malam kejadian tu, lebih kurang dalam pukul 9, pukul 10, Azim ni dia tengah buat preparation lah, persiapan untuk kita panggil apa, memuja kan, memanggil roh makhluk halus ni ataupun roh yang dah meninggal dunia ni, tengah buat preparation. Katanya kertas Ouija tu dia buat sendiri tahu. A sampai Z disetelkan sendiri. Macam dia bagi tahu lah dekat awal video tadi, tengah shock, tengah buat preparation ni, letak dia punya lilin 4 batai dekat setiap penjuru kertas Ouija ni. Maka dia nampak lah tahu di depan dia ni ada satu kelibat yang berlari. Bila dia fokus betul-betul, Bok rupanya yang berlari, pantas gila katanya, nak pergi tandas. Mungkin sakit perut macam tu lah. Lebih kurang dalam 10 minit dia panggil lah, kata, Bok, Atam, aku dah settle ni, jom main Spirit of Coin. Dia kata gitu. Tapi pada malam tu yang keluar cuma satu orang saja, iaitu Atan saja yang keluar. Azim ni pun tanyalah, mana Bok? Tadi yang nampak dia keluar tadi. Dan Atan pun bagi tahu yang mana dia tak tahu. Dia macam tak tahu. Mungkin Atan ni baru tidur lah, sebab dia macam moyok semacam tu lah. Mari dia duduk depan dia. Maka Azim ni pun kata, biarlah dia, kita main berdua je lah, lagi okey. Katanya lagi sikit lagi shock katanya, nak dapatkan fee. Dia ni tak sabar ni, teruja dah nak main game macam ni. Maka dimain lah tahu, macam biasalah ya. Persiapan dia orang apa semua diletak lah jari telunjuk dua orang ni dekat atas duit shilling. Maka tanyalah, Azim tanya tak silap lagi, ada sesiapa tak sini? Maka duit shilling tu bergerak pergi ke arah yes. Tanya ada orang lah tahu. Ya ke mas, lagilah rasa excited nak tahu. Maka dia perkenalkan, kamu ni lelaki ke perempuan? Dia kata gitu. Pergilah, bergerak pergi tulis lelaki. Tak sabar dah main. Maka dia tengoklah tahu Atan ni dia letak duit shilling tahu atas dia punya dia letak jari tahu atas duit shilling ni, sambil tengok tenung je, comel gitu dekat Azim ni. Macam kepala dia macam uyung bergerak macam tu sambil tengok Azim. Tapi Azim ni macam tengok je Atam. Macam biasalah kot, buat tak ira sangat sebab fikir game lagi sedap. Maka tanyalah nama apa, umur berapa, diceritakan lah. Benda tu bergerak lah tahu, pergi dekat nama Mang, umur 18 tahun, umur si muda lagi. Tak tanya mati tu sebab apa. Masa tengah shock, tengah main ni, dia pun perhatikan sekali lagi keadaan si Atam ni macam mana. Semakin lama apa kata si Azim ni semakin mencurigakan tahu. Sebab cara kelakuan dia ni dah macam dah berubah pelik sangat, menyebabkan Azim ni rasa macam meremang pada malam tu, dah takut sangat tahu. Baikkan gelak lapu kita punya lilin pula pada masa tu dah memang dah semua terpadai. Ada satu lilin saja yang tak terpadai, 3 lilin pun dah terpadai pada masa tu. Dia berdua je sabar. Bila dah main tu, dia rasa macam satu angin yang kuat yang masuk daripada rumah sewa dia, yang pergi menerpa pipi dia macam tu lah, so pergi macam. Dan pada malam kejadian tu, raka sampai edisi malam seram, dia dah rasa macam dah tak sedap hati lah. Dia rasa macam biasalah kita rasa tak sedap hati kan, ada benda-benda jadi. Maka dia nak tutup lah gang pada malam tu. Maka dia tutup, dia pun halau lah benda makhluk tu. Dia kata pergi daripada sini, kita dah nak tutup. Jadi sekali lagi duit shilling itu bergerak tahu, pergi ke arah no. Bermakna korang tahu sendirilah tahu, makhluk halus tu masih lagi nak bermain permainan tu. No tu maksudnya dia tak siap akhiri permainan tu, dia nak main lagi. Nampak je pergi ke arah no ni. Wish, member ni dah menggeletar. Azim tadi lah dah takut dah, sambil tengok Atan ni juga. Atan ni Allah, semakin lama semakin menyeramkan. Dia kata, aku pun takut tengok Atan ni macam mana. Duit shilling semua pergi macam ni. Tang, kau okey tak ni Tang? Tak bercakap apa-apa tahu. Tengok saja dengan keadaan Atan macam ni. Sekali lagi Azim ni bagi tahu dia nak akhiri game ni, tolong jangan ganggu dia. Dan seperti biasa duit shilling tu bergerak tahu, pergi ke arah no. 2-3 minit dalam keadaan takut, maka bunyi loceng rumah dia. Ting tong. Lebih kurang macam tu lah, ada bunyi loceng Katanya mujur lah, ada orang dekat luar. Boleh dia nak lari.
Nak bangunnya pergi buka pintu, nampak lah tahu. Korang rasa siapa yang dia nampak dekat luar tu? Dia nampak bok yang ada dekat luar dan fikir, rupa-rupanya bok tu pada malam tu memang tak ada dalam bilik dia, memang tak ada dekat rumah dia. Bila masa bok ni keluar, maka bok pun dengan muka rilik, sorry weh, aku keluar tadi beli makan. Aku bukan seorang dia keluar. Sambil dia takut, belakang dia pun marilah Atang. Dua kali yang keluar masa Aziz tengah syok buat, kita panggil apa, persiapan nak main Spirit of the Coin ni. Dia dah keluar dah pada masa tu. Saya pun boleh fikir macam mana perasaan Azim pada masa tu. Dan Azim paling di belakang, tak ada apa-apa tau. Rupa-rupanya pada malam tu dia main bukan bermain berdua dengan Atan, tapi dia main seorang diri saja. Sebab Atan dan Azim ni keluar masa dia sebelum buat preparation lagi tengah beli nasi. Jadi apa yang dia nampak yang lalu tadi, kelibat yang lalu daripada bilik pergi ke tanda, dia nampak kelibat bok, makhluk yang menyerupai Atan yang duduk pada dia. Patutlah kata Aziz ni, dia punya senyuman dia tu sini semacam dia. Daripada awal game sampailah habis game, duduk tenung je mata aku dan sambil tersenyum sini. Ceritalah tahu Azim ni dekat dia berdua ni, cerita sampai Z apa yang dah jadi. Pada malam tu memang tak jadi tidur. Mereka bertiga ni memang keluar pergi ke bilik orang lain. Bukan bilik orang lain, dia macam pergi ke rumah sewa orang lain. Sambil duduk dekat sana memang tak boleh nak tidur sehinggalah ke pagi. Biasalah rakan sebab orang yang terkena gangguan macam ni kan, dia akan trauma ataupun demam panah. 2-3 hari juga katanya mereka bertiga ni tak pergi masuk ke dalam kelas. Padahal yang kena gangguan tu Azim sore aja sampai dekat Atam. Dan juga bok sekali yang dia bluetoothkan dia punya demam tu. Trauma tu lah kat sahabat. Dan dia buat terus lah papel Ouija tu. Katanya memang tak nak dah fikir balik. Menyesal katanya dia seru makhluk macam tu. Yang terjadi pada malam tu, yang mana dia kena hadap lah. Tak tahu pula katanya benda tu betul-betul jadi dekat diri dia. Setelah dalam 2 bulan 3 bulan dia ni dah berpindah rumah sewa, pergi duduk dengan satu batch yang lain. Katanya rumah sewa tu lagi ramai, mungkin dalam 10-11 orang macam tu lah, mungkin 2 tingkat rumah sewa dia. Katanya pengalaman yang dia tak boleh lupa sampai bila berkenaan tentang satu permainan kita panggil sebagai Spirit of the Coin. Rakan sahabat, edisi Malam Seram.